yang cukup positif. Satu, dua, tiga. Reformasi! 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 Ya, program kita pada hari ini adalah program jelajah Kata Buddha Keadilan ke negeri Perak. Jadi maksudnya jelajah di peringkat pusat lah. Kita bawa pimpinan daripada pusat untuk turun ke beberapa kawasan yang kita anggap kawasan tumpuan bagi yang Kata Buddha Keadilan. Dan Perak ini adalah negeri yang ketujuh lah setelah kita melawat negeri-negeri yang lain. Jadi pengisian program itu berbeza daripada negeri-negeri yang telah pun melaksanakan sesuai dengan program setempat yang mereka biasa lakukan. Tapi kali ini oleh kerana waktu pilihan raya itu semakin hampir, jadi kita mengambil pendirian supaya program itu terus kepada pengundi lah, pertemuan dengan pengundi ziarah dan dalam masa sama berikan maklumat dari salah sebagainya. Sebab kita pun nak tengok sejauh mana persiapan jentera di bawah ni. Dan kalau katakan pilihan raya berlaku dalam waktu yang singkat, bulan 6 atau bulan 7, paling tidak pun mereka telah dapat suatu pandangan bagaimana program yang sepatutnya dilakukan. Sebab itu negeri Perak ni penting kerana dalam pilihan raya yang akan datang kita mensasarkan Perak ni antara negeri yang akan kita rampas semula. Sebab itu persiapan di peringkat Kata Muda itu harus lebih laju dan agresif. Sebab saya percaya pengundi-pengundi, terutamanya pengundi muda ni, mereka boleh berubah dengan adanya maklumat yang diberikan. Sebab kalau pengundi muda ni kita tidak sampaikan mesej, saya bimbang mereka akan terpengaruh dengan propaganda yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kali ini kita bukan ambil mudah, sebab kalau dulu lain, dulu ialah tsunami, dan dari segi politik tu maknanya ia membabitkan satu keadaan mana orang telah benci dengan Barisan Nasional. Tapi setelah berlakunya perubahan kepimpinan di peringkat kerajaan persekutuan, dalam masa sama juga kita lihat pelbagai usaha dan ikhtiar dilakukan oleh Barisan Nasional. Kita merasakan bahawa perkara yang seperti pilihan raya yang lalu tidak mungkin berlaku dalam pilihan 2013. Ini sebahagian daripada program tu lah, lawatan pertemuan pengundi ke misalnya? Ya, sebahagiannya memang pertemuan pengundi, dan sebahagiannya saya fikir adalah pertemuan dengan jentera parti dan program-program yang membabitkan penerangan, program-program penerangan. Sebab saya fikir kita tidak punya banyak waktu lagi lah. So itu program tu harus compact. Gimana? Ini program yang ketiga. Ya, sebelum ni di Tanjung Malim kita ada program dengan konvoi motor dan sebagainya, kena 50 biji motor ke kawasan Felda dan sebagainya lah. Dan tadi sebentar kita pergi ziarah di kawasan Malim Nawa, dalam Dun Tuan Sekar, pergi ke kedai-kedai dan bertemu dengan pengundi. So ni our next stop lah untuk mungkin refreshing dan sebagainya. So sampailah ke malam nanti program kita dengan pengundi. Bagaimana dengan sepatutnya sambutan pengundi di kawasan Jentera Malim Berang, masuk di kawasan Tanjung Bazi dan nampak kaki ini? Ya, saya ingat Tanjung Malim ni satu perkembangan yang cukup positif lah. Kerana tadi kita lihat dari segi persiapan peringkat Angkatan Muda sendiri, saya fikir sudah bersedia lah dari segi jenteranya dan sebagainya. Termasuk juga komitmen daripada jentera cabang. Dan yang paling menarik itu ialah apabila kita masuk ke kawasan Felda dan kita lihat penerimaan masyarakat Felda itu walaupun terbatas di kawasan pekan ataupun pekan kecil Felda,
tetapi dari segi sambutan yang ditunjukkan, termasuk kesetiaan mereka untuk mendengar kita punya penerangan, itu amat baik. Ada sebahagian daripada kesan FGDS Ya, mungkin juga kesan daripada penyelesaian Felda Global Ventures itu mungkin ada kesan terhadap pengundi, tetapi kita juga tidak boleh terlalu selesa sebab kita kena ambil kira pemberian RM5,000 yang telah pun diberikan kepada peneroka, dan ada lagi RM10,000. So pertimbangan keuangan ni memang satu perkara yang saya fikir serius. Kalau kita tidak tangani secara efektif dan strategis, ianya akan memberikan kesan kepada pola ataupun sentimen pengundi dalam pilihan umum akan datang. Sebab itu kita mulakan isu ini dengan menyatakan bahawa kalau kita memerintah, kalau pun betul nak ke penyelenggaraan Felda di peringkat di bursa saham dan sebagainya, maka peneroka itu harus dapat lebih daripada RM15,000 tu, sampai RM50,000, ada yang RM60,000. Jadi ini isu yang membolehkan peneroka ni membuat penilaian semula tentang apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional. setakat ni tidak ada sambutan dalam masyarakat Felda ni. Macam mana sokongan, ada pihak yang mendukung, ada yang bantah. Jadi boleh nampak kira mana majoriti belah mana mendukung ataupun yang bantah. Ya, oleh kerana penyenaraian ini masih lagi dalam peringkat kempen itu baru berjalan. Saya fikir baru 2 bulan kempen serius ini berjalan, dan kita berhadapan dengan satu realiti politik di mana kewangan digunakan. Jadi kesannya itu belum lagi kita dapat ukur secara objektif. Cuma kemampuan kita yang agak terbatas ini ialah memanfaatkan ruang-ruang penerangan ini untuk kita jelaskan keadaan. Sebab kalau kita tidak beri maklumat yang alternatif, ya, maka peneroka ni akan percaya bahawa kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang prihatin. Sebab sekarang saya fikir isunya adalah isu kepercayaan peneroka ni kepada kerajaan. Sama ada ingin percaya kepada kerajaan Barisan Nasional, ataupun kalau kita berjaya tawarkan dengan satu tawaran yang baik, mereka akan hilang kepercayaan kepada Barisan Nasional. Mereka akan percaya semula kepada Pakatan Rakyat. Sebab kita berhadapan dengan satu realiti politik 53 kawasan parlimen hasil daripada peneroka ni. Mana Felda ni memberikan kesan kepada 53 kawasan parlimen. Jadi kalau kita tak tangani betul-betul, mana kemungkinan kita akan kalah di 53 kawasan parlimen. Sebab tu saya tak ambil mudah soal peruntukan ataupun sumbangan RM15,000 ini. Kerana dah berjalan lah, RM5,000 dah dapat. Jadi kepercayaan pengundi itu ada. Isunya bagaimana kita nak tangani dengan memberikan maklumat yang berbeza dengan apa yang mereka dapat. Kerana pada saya peneroka pun sudah mula ada satu kesedaran politik yang tinggi selepas daripada peristiwa mahkamah di Felda di Kelantan, di Tanah Merah, di mana peneroka mendapat 11 juta dari kerajaan persekutuan bila mereka saman Felda. Mereka dapat 11 juta dari Felda bila mereka saman Felda, dan Mahkamah Persekutuan membenarkan keputusan itu. Jadi kesan daripada saman yang dilakukan oleh peneroka ini diteruskan secara efektif dan agresif di Felda-Felda yang lain. Jadi ramai peneroka yang telah mula berani menyaman Felda. Kalau dulu mereka takut, sekarang mereka dah mula berani. Jadi bila kesedaran politik telah mula di kalangan peneroka, so saya fikir tidak susah sebenarnya untuk memberikan message yang lain daripada apa yang mereka dapat daripada Barisan Nasional. Jadi apa sejauh mana dengan bilang ini pihak ni dah tahu sejauh mana dia menyumbang kepada semangat kekalahan dan raya. Ya, seperti saya tegaskan tadi, peneroka Felda ni penting, dan ia ada kesan yang cukup besar kepada kemenangan. Sebab itu setelah Pakatan Rakyat, khususnya keadilan melalui Biro Felda dan Masyarakat Orang Asal, apabila kita buat kempen berterusan,
Antara kempen yang kita lakukan ialah kempen saman tadi. Kemudian kita buat say no to ISA, to Isa Samad, sewaktu beliau menjadi pengurusi Felda, kerana ia memberikan kesan yang pada kita tidak menguntungkan peneroka. Okay. Jadi kita lihat kesan daripada kempen itu, maka kerajaan sekarang di bawah kepimpinan Barisan Nasional tidak lagi menganggap bahawa peneroka ni satu kelompok pengundi yang senang untuk mereka dapat undi. Bukan maknanya fixed deposit lah, bukan simpanan tetap oleh Barisan Nasional. Sebab tu dia mula dengan janji RM15,000. So pada saya, apabila kerajaan menjanjikan RM15,000 kepada peneroka Felda, ianya bermakna kempen kita selama 2-3 tahun ini secara agresif telah pun ada kesan yang cukup maksimum dari segi politiknya kepada Barisan Nasional. Sebab kalau mereka tahu, kalau mereka tidak tawan hati pengundi di peneroka ni, so kalau katakan separuh, mana kita bercakap tentang 53 dibagi 2, lebih kurang dalam 20 ke 30 kursi parlimen akan menyebabkan UMNO kalah atau Barisan Nasional kalah. So UMNO tidak bertanding. Yang bertanding di kursi-kursi Felda ni adalah kursi UMNO. MIC tidak bertanding di situ, MCA tidak bertanding di situ. So UMNO bertanding. So bila UMNO bertanding dan apabila kesannya itu membimbangkan mereka, akhirnya mereka terpaksa janji maksimum. Sebab tu tak setakat rakyat biasa dapatlah RM500, kemudian sekolah dapat 200, tapi untuk peneroka RM15,000. So kita boleh nampak trend dan ketakutan Barisan Nasional itu kepada pengundi-pengundi di kawasan Felda ni, kerana mereka sendiri tak rasa secure tak rasa selamat dengan pengundi-pengundi di sini. So saya fikir tak ada cara jalan lain, tak ada jalan lain. Kawan-kawan AMK di peringkat Negeri Perak ni harus turun di kawasan-kawasan Felda ni secara agresif.